Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin dan inayahnya pada pagi ini kita masih berada, diberi nikmat oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita sebaik-baik rezeki dan sebaik-baik kesempurnaan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Sebelum Ustaz meneruskan bicara pada pagi ini, Ustaz nak mahu respon daripada sahabat semua di segi audio suara macam mana. Suara jelas ke? Suara saya jelas tak? Mohon respon dan mohon komen di ruangan tentang suara, insya-Allah. Sebelum kita membicarakan pada pertemuan pagi ini. Alhamdulillah, jelas, terima kasih. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan bicarakan kitab kita, Adab Orang Islam. Adab Orang Islam seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adab ini perlu diambil perhatian dan perlu kita mengambil ia berat supaya memastikan kehidupan kita ini duduk dalam keadaan mengikut cara dan adab Islam. Pada pagi ini insya-Allah Ustaz akan membicarakan di antara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut di dalam suratul Baqarah. Suratul Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Hendaklah kamu ingat padaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat pada aku ni dengan cara macam mana, para hadirin sekalian? Dengan cara mematuhi hukum dan undang-undangku. Maknanya segala syariat. Nescaya aku ingatkan kamu, yakni dengan membalas segala kebaikan. Dan bersyukurlah padaku serta jangan kamu kufur, yakni akan nikmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadaqallahul azim, suratul Baqarah ayat 152.
Ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita para hadirin sekalian, supaya di kalangan hamba ni ataupun hamba Allah ni jangan lupa dengan beberapa perkara. Pertama, jangan kita lupa pada Allah. Yakni jangan kita mengenepikan ataupun kita tidak peduli dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nama jalan syariat. Apabila kita sebut syariat para hadirin sekalian, maka kita tak terlepas dengan tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditaklifkan, yang mana berkaitan dengan kewajipan kita di dalam seharian. Contohnya solat. Solat tu di antara syariat ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mana wajib di kalangan kita melaksanakan dan dilarang kita meninggalkan. Hal berkaitan dengan perkara-perkara yang disebut dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dia. Orang Islam ni para hadirin sekalian, kita ni orang Islam, maka kita memandang ilmu Allah Subhanahu wa taala ni, yakni mengandalkan pengetahuan Allah ni begitu luas, yang mana dia ni meliputi seluruhnya. Ilmu Allah ni luas, dia meliputi keseluruhan, yang mana sudah pasti ilmu manusia tidak mampu untuk nak memikirkan keseluruhan, berlawanan. Allah Subhanahu wa taala ilmu dia hebat, Allah Subhanahu wa taala ilmunya luas, dia mampu untuk melihat dan mampu mengurus secara keseluruhan apa yang mana dicipta oleh Allah, yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu mengurus walaupun sebesar mana sekalipun di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan kita para hadirin sekalian, keterhadan kita ataupun keterbatasan kita. Terbatasnya kita umat Nabi di dalam berfikir. Terbatasnya kita hamba Allah dalam berfikir. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketidakterbatasan. Ilmunya luas, ilmunya begitu hebat. Manusia ni ilmunya begitu lemah. Ataupun kita kata keterbatasan di dalam untuk kita berfikir tidak akan melebihi di dalam keadaan corak pemikiran kita seperti mana yang telah dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tahu ilmu Allah ini meliputi segala keadaan, walhal sama ada di lautan, di daratan yang dapat lihat ataupun tidak, semua dalam ilmu Allah. Dah. Maka bagaimana kita mesti yakin dan percaya dalam diri kita penuh dengan keimanan, dengan penuh rasa kehambaan, dengan penuh rasa ketakwaan, dengan perasaan kukuh dalam diri kita, dan kita rasa ada kagum dengan anugerah Allah ni. Masya Allah, para hadirin sekalian, apabila kita merasa kagum dengan anugerah Allah ini, maka menyebabkan kita akan keluar di bibir mulut kita dengan kalimah syukur pada Allah. Kerana kita mengagumi anugerah Allah Subhanahu wa taala yang begitu hebat. Tapi kalau kita tidak melihat sebagai benda ini anugerah dan ciptaan hebat daripada Allah, maka kita tidak ada dalam diri kita rasa syukur. Beradabnya kita dengan pemberian Allah itu tidak wujud. Kerana apa dia para hadirin sekalian? Kerana dalam diri kita tu masih ada benda hak rasa dalam diri kita tu tidak mencukupi. Persoalan yang kita perlu tanya dalam diri kita para hadirin sekalian, sejauh manakah kita memahami dalam menerima nikmat Allah? Adakah kita faham nikmat ni sekadar anugerah Allah yang mana orang panggil apa dia?
lebih daripada apa yang kita nak, baru kita rasa itu nikmat. Tapi kita tidak menganggap kekurangan ataupun dari segi nafsu kita, keinginan kita tidak dapat, maka kita tidak menganggap itu nikmat. Kalaulah sekiranya kita buat macam tu ataupun menganggap semacam ni, tuan-tuan sekalian, maka tahap keimanan dan tahap keberimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala masih dalam keadaan tidak menepati. Kenapa saya cakap macam tu, tuan-tuan rahimakumullah? Kerana ada di kalangan kita hanya menyangka dan di kalangan kita hanya meletakkan keberimanan, kepercayaan itu hanya apabila ada keuntungan dalam diri dia yang melebihi kehendak dia. Apabila tidak melebihi kehendak dia, tak sampai tahap kehendak dia, maka dia tidak mengatakan itu nikmat. Hanya dia mengatakan, alah, anugerah gitu je. Apabila tidak merasakan benda tu nikmat, para hadirin sekalian, maka dia nak meletakkan syukur pada Allah itu amat jauh sekali. Nak meletakkan syukur pada Allah itu amat jauh sekali, apatah lagi dia nak meyakini dalam diri dia setiap anugerah Allah itu adanya kebaikan, ada juga di sana sebagai benda yang kita kena ambil ia sebagai peringatan. Tapi apabila kita hanya melihat sesetengah sahaja dengan bermasuk kefahaman kita dalam sudut memahami rezeki daripada Allah ni, dengan mana dilebihkan pada kita, maka kita menganggap itu hanya ataupun anugerah Allah ia cukup hebat. Tapi apabila kurang pada kita, kita tidak merasa itu anugerah Allah. Ini di antara kefahaman yang perlu kita faham. Hak tu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman antara ayat lain, la in syakartum la azidannakum, kata Allah. Jikalau kamu syukur, aku akan tambah nikmat. La azidannakum, aku akan tambah nikmat kepada kamu. Wala in kafartum, jikalau kamu kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku bersangatan. Ayat ini jelas pada kita, para hadirin sekalian. Walau bagaimanapun, kita kena meletakkan perasaan syukur pada Allah sebenar-benar, maka dengan itu kita akan memperolehi kelebihan, keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tergolong daripada orang yang mana ada dalam diri dia rasa takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di antara adab orang yang mana bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ni, para hadirin sekalian, dia ni apabila menerima nikmat Allah, dia rasa malu. Malu ni sifat orang beriman, tuan-tuan. Malu tu sebahagian daripada iman. Tapi malu macam mana, para hadirin sekalian? Malu kita di dalam melakukan kemaksiatan, dia sebut. Bukan malu kita kepada benda baik. Tidak, malu kepada kita melakukan maksiat ataupun kita sebut dosa lah. Malu kepada melakukan perkara yang disebut dengan kejahatan ataupun kita kata maksiat. Apabila kita malu untuk melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala ataupun penderhakaan, maka kita ni di antara yang disebut orang yang meletakkan rasa adab kita ataupun mensyukuri nikmat Allah itu pada tahap yang baik. Ni hamba ni, tuan-tuan. Kita ni hamba, tuan-tuan. Kita ni hamba pada Allah yang mana diberi kelebihan, keistimewaan dan sebagainya adalah bentuk pinjaman. Apa dia? Bentuk pinjaman. Dia tidak ada kekal, para hadirin sekalian, pinjaman. Hanya pinjaman yang berbentuk sementara. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Setiap ada atas muka bumi ni rosak. Tak ada yang kekal abadi, semua rosak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal zat Allah dzul jalali wal ikram. Maknanya kalau kita faham, tidak ada yang kekal atas muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang hebat atas muka bumi ini melainkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti kita faham dan kita yakini, para hadirin sekalian. Supaya apa dia? Supaya kita tidak nak kita ni terhumbat dan terjerumus
kepada lembah yang membinasakan kita dan mengakibatkan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Maka bagaimana kita melihat juga, ini juga merupakan di antara adab orang yang beriman terhadap Allah, kerana boleh dianggap beradab sedikit pun dengan Allah jika seseorang hamba melakukan maksiat, maka dianggap tidak beradab dengan Allah. Faham? Walaupun sikit, tapi ia dosa, para hadirin sekalian. Walaupun sikit, walaupun dengan nilainya sebesar zarah, timbangannya sebesar zarah, seberat zarah, tapi ia dosa, maka dikira oleh Allah maksiat. Jangan kita hanya kata sikit je, tak besar pun, ada lagi orang lain buat besar lagi. Sikit je, orang lain lebih besar lagi, berzina lagi. Tak boleh, tuan-tuan. Kita tak boleh menganggap dosa kecil itu sebagai perkara biasa. Orang-orang beriman ni, tuan-tuan, orang-orang mukmin, dia bukan sekadar melihat ataupun dia meletakkan dosa kecil, dosa besar itu adalah hanya dosa kecil itu adalah sebahagian biasa je. Tetapi orang mukmin, semua dosa itu bahaya. Semua dosa itu bahaya. Bahaya dia bagaimana, tuan-tuan, mengakibatkan ia akan mendapat kemurkaan Allah. Dan apabila murka Allah terpulang pada Allah, balasan dia macam mana? Nak letak dalam neraka ke, macam mana ke, terpulang pada Allah, pasal itu hak Allah. Walau bagaimanapun, tuan-tuan, kita jangan cuba bermain dengan debu-debu dosa. Jangan cuba kita bermain dengan dosa. Walaupun nampak kecil, tapi di sisi Allah besar. Di sisi Allah itu adalah benda yang perlu diambil perhatian, kerana dikira padanya dosa dan pahala, dikira padanya ada siksa dan balasan. Itu kena orang beriman. Orang beriman ni dia tak boleh, orang mukmin dia tak boleh mengambil mudah. Orang mukmin ni tak boleh mengambil mudah, serta orang mukmin tak boleh dia nak memandang sebagai pandangan biasa. Bukan dia kena memandang pandangan ini sebagai pandangan yang tidak ataupun yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu difahami, para hadirin sekalian, seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sila para hadirin tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun sedikit dosa kita buat, walaupun nampak di segi pandangan kita kecil, walaupun nampak ia sebesar zarah sekalipun, tapi kalau ia dosa, maka dia akan diberi oleh Allah, dia disebut gannya balasan dengan sebab dosa kita buat, mendapat kemurkaan Allah. Kita jangan hanya kadang melihat kefahaman kita Allah Ta'ala marah pada dosa besar. Tak ada, tuan-tuan. Dia marah sebutnya dosa, benda ni Allah Ta'ala tak suka. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tu sifat dia ialah cantik, baik. Sifat Allah. Apabila kita tahu Allah Ta'ala cantik, baik ni, tuan-tuan, elok ni, dengan arti kata keelokan Allah ni dalam memberi balasan, dalam mengurus kehidupan kita dengan cara baik, maka kita pastikan tidak melakukan benda-benda ataupun dosa-dosa walaupun kita hanya melihat itu sebagai dosa kecil. Kita kena beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita tahu begitu hebat dan begitu banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri pada kita. Yang kita duk baca dalam surah Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Dalam ayat lain dia sampai kepada satu ayat yang mana mengulangi dengan beberapa ulangan. Antaranya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Lima apakah lagi yang kamu mahu dustakan? Apa maksudnya, tuan-tuan rahimakumullah? Berapa maksud dia Allah Ta'ala sebut macam tu, para hadirin sekalian? Bagi orang beriman ni, tuan-tuan, apabila dia membaca ayat tentang ulangan-ulangan di dalam Al-Quran, maka orang beriman bukan sekadar dia baca, tapi orang beriman mengambil peduli. Faham maksud dia? Orang beriman dia ambil peduli tentang peringatan Allah, bukan sekadar dia baca. Bukan sekadar dia baca dan dia dengar, tapi dia mengambil peduli. Apabila ambil peduli, maka di sana ada benda hak dia kena ambil perhatian.
tentang nikmat Allah ni, kalau kita tengok para hadirin sekalian, dia ni cukup besar. Dia ni juga di antara cukup hebat. Dia juga boleh kita katakan nikmat ini cukup luar biasa. Tuan-tuan duk baca tu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Tuan-tuan baca tak? Ada sampai satu ayat dia akan menyebut apa dia? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nah, kita jumpa ayat ni para hadirin sekalian. Kenapa ayat dalam suratul Rahman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban diulangi banyak-banyak dengan beberapa kali? Persoalan yang kita kena tanya, tuan-tuan para hadirin sekalian, selain daripada kita baca, kenapa ayat sama dalam suratul Rahman diulangi? Berapa kali, tuan-tuan? Tarik dua dengan komen. Berapa kali suratul Rahman ulang ayat sama? Antaranya ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Siapa tahu boleh tarik di ruangan komen. Berapa kali suratul Rahman ulang ayat sama, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kita buat teka-teki pagi ni. Berapa kali semua para hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Tak apa, teka je. Nak buka Quran, buka, nak teka-teka. Cuba tarik di ruangan komen. Berapa kali Allah Ta'ala sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban? Dia sebanyak 31 kali Allah Ta'ala mengulangi dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengulangi sebanyak 31 kali para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah. Apa makna dia? Apa makna dia, tuan-tuan? Nikmat Tuhan manakah lagi kamu mahu dustakan? Itu makna dia. Nikmat Tuhan yang mana satu lagi kah kamu nak mahu dustakan? Tuhan yang manakah lagi kamu mahu dustakan? Tak sebut kan? Nikmat apa lagi yang kita nak dustakan, tuan-tuan? Maknanya jawapannya tak ada nikmat dah lah kita nak dustakan. Nikmat apa lagi kita nak tipu? Tak boleh dah, tuan-tuan. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apabila ulama sebut, apabila diulangi ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka hati orang beriman ni perlu rasa takut pada Allah. Perlu rasa syukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan dia takut dan rasa syukur, apa perlu buat, tuan-tuan? Dia kena bertindak. Bertindak dengan segera. Jangan tunggu para hadirin sekalian. Jangan tunggu, jangan bertangguh, jangan hanya melengah-lengah. Jangan kita kata tak apalah, orang lain buat dulu, aku follow belakang. Tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan rahimakumullah. Kita kena ulangi, kita kena buat. Kita kena terus bergerak. Terus kita melangkah dengan tindakan kita. Perlu kita rasa tak perlu tunggu lagi. Perlu kita ada sifat dalam diri kita fastabiqul khairat, nak berebut buat benda baik. Tak, tuan-tuan rahimakumullah. Ini di antara orang-orang beriman, orang-orang yang ada keimanan pada Allah, orang mukmin, orang yang mana senantiasa meletakkan peringatan Allah ini sebagai satu peringatan yang benar-benar untuk dia berubah dan untuk dia meletakkan betapa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dianugerahi kepada dia dengan begitu hebat. Ini di antara yang kita kena faham para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang yang mana beradab dengan Allah, sebagai seorang yang mana ada rasa diri dia ni untuk mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak boleh dia hanya sekadar mendengar, hanya sekadar dia membaca, tetapi dia kena memahami dan dia kena mengambil tadabbur apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada sifat macam tu para hadirin sekalian, maka kegairahan dia, keinginan dia, orang panggil apa dia, rasa orang panggil ketidaksabaran dia nak buat benda baik tu tinggi para hadirin sekalian. Excited. Gitulah. Pasal dia sebab apa dia? Excited. Sidang para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut dengan kegairahan ni, tuan-tuan, keinginan ni. Di dalam Islam dia ada beberapa keinginan yang kita boleh dibenarkan oleh Islam.
Ia dilarang oleh Islam gairah pada maksiat. Ia dilarang oleh agama gairah kepada melihat wanita dan sebagainya. Itu tak boleh lah. Kegairahan bermaksud ketidakpuasan kita dalam ibadah. Tak rasa puas nak ibadah lagi. Lepas sembahyang subuh bercita-cita nak sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur bercita-cita nak sembahyang asar. Lepas sembahyang asar bercita-cita nak sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib bercita-cita nak sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak sebelum tidur bercita-cita nak bangun solat subuh. Itu di antara cita-cita kita para hadirin sekalian. Keinginan orang panggil menanamkan perasaan dalam diri kita, cita-cita dalam diri kita. Ini antara yang dibenarkan. Gairah kita nak beribadah. Sama juga kita tuan-tuan, gairah tak sabar nak masuk Ramadan kan. Tak lama dah kita ni tuan-tuan. Dah berapa bulan Rejab dah. Dengan izin Allah tak berapa lama lagi, sebulan lebih lagi tuan-tuan, kita menuju kepada gerban Ramadan. Maka kita doa dalam bulan Rejab, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Rejab wa Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Matlamat kita apa dia tuan-tuan? Matlamat kita adalah untuk menuju Ramadan. Untuk kita menuju bulan keberkatan, untuk kita menuju bulan nuzul Quran. Kita nak menuju bulan yang disebut dipenuhi dengan anugerah Allah yang luar biasa. Bagaimana di dalamnya ada ganjaran yang cukup hebat. Nak buat para hadirin sekalian. Maka dengan sebab itulah kita mengambil peduli dalam bulan Rejab ini. Kita perbanyakkan amalan yang mana pernah kita buat sebelum ni. Kita pertikatkan amalan supaya kita masuk kepada Ramadan pada tahun ini dalam keadaan preparation yang sudah mencukupi dan menyebabkan kita rasa semangat untuk kita beribadah, mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Ni ciri-ciri orang beriman para hadirin sekalian. Orang yang ada rasa dalam diri dia perasaan, dia panggil apa dia? Perasaan cinta, perasaan sayang, perasaan dia gairah ataupun excited nak menuju ataupun nak melangkah ke gerban Ramadan pada tahun ini. Insya-Allah sama-sama kita doa. Allahumma ballighna Ramadan. Dalam masa yang sama para hadirin sekalian, pesanan Ustaz untuk diri sendirilah. Sebelum kita nak menuju dan melangkah gerban Ramadan ni, preparation kena buat para hadirin sekalian. Di segi keimanan kita, di segi kerohanian kita, kesihatan semua kena diambil peduli. Kerana kita beribadah ni, kerana bulan Ramadan ni bulan untuk kita mempertingkatkan amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bonus Allah ni begitu hebat Ramadan ni para hadirin sekalian, yang mana ganjaran Allah luar biasa yang tidak pernah berlaku di dalam bulan-bulan lain, tapi Allah Ta'ala nak beri kita di dalam bulan Ramadan. Justru orang-orang yang mana as-salafus soleh dulu tuan-tuan, dia berdoa 6 bulan daripada Ramadan, dan dia berdoa juga selepas pada tu supaya diterimakan amalan dia sepanjang Ramadan. Jadi sebagai orang yang mana nak mengambil kelebihan, nak memastikan supaya cita-cita kita ni tercapai, maka jangan lupa kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mohon pada Allah dengan doa. Dengan cara kita minta dengan Allah dengan munajat pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala tidak pernah mendengar. Allah Taala tidak sesekali menabaikan permohonan kita. Dia akan dengar. Allah Taala akan mendengar dan akan makbulkan permohonan kita dengan izin Allah. Insya-Allah Allah Taala bagi. Tugas hamba tuan-tuan minta, jangan duka cita dengan Allah. Jangan kita kira-kira dengan Allah. Jangan kita rasa Allah Subhanahu wa taala ni kenapalah tak bagi pada aku. Sebenarnya kehendak Allah itu mengikut cara Allah memberi pada kita, bukan cara kita. Kalau cara kita para hadirin sekalian jahannam tuan-tuan rahimakumullah. Cara kita ni kita tak boleh nak gambar macam mana manusia sifat ketidakpuasan dia sentiasa ada. Itu kita kena faham para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi memastikan supaya hidup kita ni dalam keadaan bersyukur di atas nikmat Allah, serta kita kena memastikan supaya tindak tanduk kita tak di dalam keadaan benar-benar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh tuan-tuan para hadirin sekalian. Waktu kita kena ambil pedulilah, ambil cakna dia panggil, supaya kita tidak hidup ni dalam keadaan sia-sia, hidup ni dalam keadaan yang disebut apa dia, tidak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita ambil peduli. Baik sidang para hadirin sekalian, sebelum Ustaz mengakhiri pada pagi ni, hampir 30 minit dah kita bersiaran, pesanan Ustaz kepada tuan-tuan sidang para hadirin sekalian, kita hidup atas dunia ni ada benda hak kita kena ambil peduli, ada benda hak kita kena ambil perhatian. Antaranya ialah, pertama,
setiap perbuatan kita ni letaklah keikhlasan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ikhlas ni dia panggil asas. Benda yang paling asas dalam diri kita kena ada keikhlasan setiap. Yang kedua, istiqamah dengan apa yang kita buat walaupun sedikit. Tuan-tuan jangan rasa sikit ni, jangan. Tuan-tuan istiqamah. Istiqamah dengan amalan kita walaupun sedikit itu lebih baik. Ahabbul a'mal ilallahi azza wa jalla adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah istiqamah. Adwamuha, konsisten, wa in qalla, walaupun sedikit. Ini di antara yang dipesan oleh Nabi SAW. Manakala yang ketiga, harapan kita supaya Allah Ta'ala terima segala amalan kita, dan mudah-mudahan kita juga tergolong daripada hamba Allah yang benar-benar mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan-tuan? Ini di antara peringatan untuk diri saya dan para hadirin sekalian. Jadi Ustaz rasa cukup sekadar tu pada pagi ini. Kita jumpa pada bicara lain, insya-Allah. Mudah-mudahan baik itu datang daripada Allah, kurang kelemahan pada diri saya mohon kemaafan. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.